Salam sejahtera. UMNO jangan syok sendiri. Mahu menang dalam pilihan raya, kata Mazir. Ada satu spekulasi menyatakan kononnya ada ahli UMNO, ahli parlimen UMNO mengajak UMNO keluar daripada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim yang dititahkan oleh Agong ini semata-mata kerana kecewa Najib belum lagi ditahan di rumah. Semata-mata mereka kecewa kerana Najib kekal di penjara. Tapi ramai netizen, khususnya para pengulas politik menyatakan, jangan kerana Najib sekali lagi UMNO terjun ke lembah kekelaman. Kerana sebelum ini pun kita tahu gara-gara kes 1MDB, punca utamanya UMNO tumbang dalam pilihan raya, kembali masuk dalam lembah kekelaman, gelapnya sampai sekarang. Tapi sekarang UMNO sudah mula timbul semula. UMNO mula bangkit semula dalam kerajaan perpaduan. Tapi ramai yang mula lupa, khususnya ahli-ahli UMNO yang tegar menyokong Najib. Mereka lupa bahawa UMNO sedang dalam proses dan belum cukup kuat untuk berdiri sendiri. Permintaan mereka untuk UMNO berdiri berlawan secara solo dalam pilihan raya amatlah tidak relevan sama sekali. Di Sabah, khususnya PRN Sabah yang akan menjelang tiba, saya menjangkakan UMNO tidak mampu menjadi dominasi politik semula. Kerana saudara-saudara sekalian, UMNO perlu sekutu. UMNO belum lagi mampu berdiri semula di kaki sendiri selepas mereka terpalit dalam pelbagai jenis kes di mahkamah. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit, kita sukar sembuh daripada penyakit. Kita susah untuk melawan daripada penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan kita sehingga 400% kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Kerana imun badan kita yang bertindak kuat melawan penyakit daripada dalam. Jadi, transfer factor for life meningkatkan daya imun badan 400% ini membantu kita mengenal pasti penyakit yang ada dalam tubuh badan kita, membantu meningkatkan imun badan dan menjadikan imun badan kita bijaksana supaya dia tahu mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk transfer factor terapi imun ini melalui nombor telefon yang tertera. Saudara, menurut seorang pemimpin UMNO iaitu Mazir, UMNO jangan syok sendiri, mahu menang pilihan raya. UMNO tidak boleh lagi berada dalam keadaan selesa atau terus bermimpi jika mahu memastikan kemenangan pada pilihan raya yang akan datang. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Mazir Khalid berkata, parti itu perlu bersedia menghadapi pelbagai cabaran termasuk serangan fitnah yang boleh menjejaskan sokongan rakyat. Pengurusi UMNO Kedai itu berkata, banyak cabaran perlu didepani parti, antaranya berita-berita fitnah yang boleh mempengaruhi pengundi. Kita tidak boleh leka, katanya. Pilihan raya mungkin pada 2027. Kita kena fikir macam mana nak tambah kerusi, bukan hanya kekalkan kerusi parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN yang sedia ada. Ada 3 berita, iaitu pertama cerita benar, kedua cerita separuh benar, dan ketiga berita fitnah. Kita harus belajar daripada apa yang berlaku sebelum ini, katanya. Contohnya, beberapa fitnah terhadap Datuk Seri Najib Razak semasa menjadi Perdana Menteri satu negara percaya, katanya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian Pengerang di Desaru pada Ahad. Hadir sama Ketua Penerangan UMNO yang juga Ketua UMNO bahagian Pengerang, Datuk Seri Azalina Atman Said. Sementara itu, beliau berkata, Pakatan Harapan PH perlu faham perasaan pihak dalam Barisan Nasional dalam isu tertentu. Kita faham dia, tapi jangan selalu tak faham perasaan kita, katanya lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tentang tahanan rumah Najib, semua orang mula bersuara.
terutamanya ahli parlimen daripada UMNO. Salah seorang yang lantang bercakap ialah Akmal Saleh. Mau sangat Najib masuk dalam tahanan rumah. Banyak yang menyatakan kalau Najib masuk dalam tahanan rumah, geopolitik Malaysia akan berubah sekali lagi. Akan ada permainan yang akan memperlihatkan wajah sebenar UMNO dalam kerajaan. Adakah itu benar atau betul? Saya pun tak pasti. Ramalan daripada ramai netizen ialah mereka berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan keadilan untuk Najib, untuk ditahan di rumah, adalah untuk memperlihatkan bahawa Najib masih punya harapan. Adakah benar Najib adalah menjadi punca sinar baru kepada UMNO untuk bersinar kembali? Kalau Najib benar-benar dapat membangkitkan semula UMNO, maka ini akan menjadi satu pertarungan persepsi yang terbesar. Cadangan tahanan rumah untuk Najib tidak munasabah, kata ahli Parlimen Kepong. Apa pula pendapat anda? Munasabahkah Najib masuk dalam tahanan rumah? Ataukah tidak munasabah? Jika anda rasa Najib tidak munasabah ditahan di rumah, sila tinggalkan komen anda tidak munasabah. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life, meningkatkan daya imun badan kita sebanyak 400%. Dengan peningkatan daya imun badan kita, secara umumnya kita boleh sembuh daripada sebarang penyakit kerana imun badan kita kuat melawan daripada dalam, bijaksana mengenal pasti penyakit daripada dalam tubuh badan kita dan mengerti bagaimana bekerja lalu menyembuhkan kita daripada sebarang jenis penyakit kerana akar penyakit diserang daripada dalam. Secara umumnya, kalau imun badan kita lemah, kalau imun badan kita menjadi bodoh, kita juga tidak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, dengan kekuatan imun badan kita, kita boleh jadi sembuh daripada semua jenis penyakit. Transfer Factor for Life, terapi imun ini ialah penemuan bersejarah dalam dunia kedokteran dan perubatan abad ini. Ianya disahkan halal, diluluskan oleh KKM dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, jangan tangguh-tangguh, jangan mengambil jalan bertangguh-tangguh. Ini mungkin jalan cahaya yang Tuhan berikan kepada anda untuk mendapatkan semula kesihatan anda yang selama ini anda cari-cari. Ingat, Transfer Factor for Life ini penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran. Saudara, ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menyifatkan cadangan agar bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menjalani baki hukuman penjara secara tahanan rumah sebagai tidak munasabah dan wajar ditolak secara tegas. Menurut beliau, permintaan sedemikian mencabar prinsip keadilan dan menimbulkan persepsi wujudnya layanan istimewa terhadap tokoh politik yang berpengaruh. Najib telah disabitkan kesalahan oleh Mahkamah Tertinggi Negara dalam kes salah guna dana awam. Jika individu yang terlibat dalam skandal kewangan terbesar dalam sejarah negara diberikan keistimewaan tahanan rumah, apakah mesej yang kita sampaikan kepada rakyat biasa, penjawat awam dan pemimpin lain, kata beliau? Adakah undang-undang hanya tegas kepada golongan yang tidak berpengaruh dan tiada jawatan? Katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Lip Eng berkata, sabitan jenayah perlu dihormati dan dilaksanakan mengikut keputusan mahkamah tanpa sebarang kelonggaran luar biasa. Beliau turut menegaskan bahawa Malaysia tidak boleh menjadi negara yang mengamalkan undang-undang dua darjat. Kedaulatan undang-undang perlu ditegakkan secara saksama, berintegriti dan konsisten terhadap semua tanpa pengecualian, tegasnya. Sebelum ini, media melaporkan bahawa AGC memaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan bahawa mereka tidak mempertikaikan kewujudan titah edendum yang membolehkan Najib menjalani baki hukuman penjara dalam tahanan rumah.
Bagaimanapun Peguam Kanan Persekutuan menyatakan IGC mempersoalkan prosedur pengemukaan titah tersebut sebagai bukti baharu dalam permohonan semakan kehakiman di mahkamah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya. Hakim dalam pelantikannya, Rafizi kata, hakim didakwa campur tangan kehakiman mungkin akan jadi ketua hakim negara. Pendedahan panas daripada Rafizi ini mengundang 1001 komen dalam netizen. Ada yang percaya, ada yang sudah mula meluat, ada sudah yang mula menolak. Anda dalam kategori mana? Anda percaya, meluat atau menolak? Karena kata mereka, pendedahan Rafizi ini seakan-akan satu rantaian belas dendam. Kita pun tak tahu mana satu yang dia nak lakukan. Adakah itu adalah belas dendam atau semata-mata hanya mau melepaskan kemarahan kerana kalah dalam pemilihan timbalan presiden, atau benar memang kes ini adalah kes yang besar. Walau bagaimanapun harus kita ingat, Istana Negara sudah memberikan amaran, jangan politikkan isu pelantikan hakim ini. Istana Negara sudah mengarahkan hentikan isu ini supaya keamanan dan kesejahteraan terus dapat dinikmati. Biarkan perlembagaan dan proses yang berjalan mengikut jalur perlembagaan titah Istana Negara. Jadi, ada pihak seperti Rafizi yang masih terus memainkan isu ini. Apakah ini satu petanda bahawa Rafizi sedang mau bongkar habis-habisan? Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Ini ialah terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita menjadi kuat dan menjadi bijaksana, kita boleh sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Dan secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita jadi lemah dan bodoh, kita tidak mampu melawan penyakit dari dalam, lalu kita sukar sembuh daripada semua jenis penyakit, dan lebih teruk lagi, kita tak sembuh-sembuh dari semua jenis penyakit. Saudara, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka imun badan kita lah yang bertindak, mengenal pasti mana satu musuh, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah mengenal pasti musuh, maka dia akan menghancurkan atau akan memerangi akar penyakit tersebut, lalu kita sembuh secara total. Dan imun badan kita yang jadi bijaksana juga dapat membezakan mana satu lawan, mana satu kawan. Dapatkan nombor telefon yang tertera, hubungi melalui nombor telefon yang tertera, dan ingat, ini mungkin jalan yang Tuhan sediakan bagi anda untuk mendapatkan kesehatan yang anda cari-cari selama ini. Saudara, pendedahan Rafizi yang memberi amaran, seorang hakim kanan yang didakwa terlibat dalam campur tangan kehakiman mungkin akan dilantik sebagai ketua hakim negara tidak lama lagi. Menjadi tanda tanya ialah siapa hakim kanan yang didakwa Rafizi ini. Bercakap dalam sebuah forum mengenai institusi kehakiman malam tadi, Rafizi meramalkan proses itu akan bermula dengan pemangku ketua hakim negara Hasna Hashim dan pemangku Presiden Mahkamah Rayuan Zabaria Yusuf masing-masing dilantik secara rasmi ke jawatan itu. Manakala hakim yang terpalit dengan dakwaan tersebut bakal dinamakan sebagai Hakim Besar Malaya. Rafizi membangkitkan yang Hasna dan Zabaria kini sedang menjalani lanjutan perkhidmatan selama 6 bulan dan masing-masing dijadual bersara pada Oktober dan November tahun ini. Katanya, ini membuka ruang kepada hakim yang terpalit dengan dakwaan itu untuk naik pangkat sekali lagi dan akhirnya dilantik sebagai ketua hakim negara. Maknanya dalam tempoh 5-6 bulan dari sekarang kita akan dapat ketua hakim yang telah direkodkan melalui minit mesyuarat JSC sebagai orang yang berdepan dakwaan. Katanya,
orang atau ahli Parlimen PKR itu merujuk kepada dokumen yang didakwa sebagai minit mesyuarat GAC yang disebarkan di media sosial. Dokumen itu dilihat selari dengan dakwaan campur tangan kehakiman yang mula diperkatakan bulan lalu, susulan kebocoran laporan polis yang dibuat oleh pihak hakim berkenan. Sementara itu, Rafizi menyebut nama hakim terbabis secara khusus. Malaysia kini tidak mendedahkan identitinya sementara menunggu maklum balas rasmi daripadanya. Rafizi mengingatkan jika ramalannya menjadi kenyataan ia akan memberi kesan besar kepada institusi kehakiman dan boleh melemahkan semangat para hakim yang menjalankan tugas dengan integriti dan saksama. Dalam forum malam ini, Rafizi turut menyuarakan kebimbangan golongan elit kaya yang terlibat dalam skandal campur tangan kehakiman VK Linggam dahulu mungkin turut terbabit dalam krisis pada masa ini agar keputusan mahkamah berpihak kepada mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.